Assalamualaikum, nama saya Farayana Alis binti Ali. Saya dari kelas DRP 3A. Saya ingin menerangkan iaitu pengurusan jenazah. Langkah pertama iaitu penyediaan kain kafan. Penyediaan kain kafan, peralatannya kain putih bilah 45, gunting, pita pengukur, kapas dan serbuk cendana. Langkah pertama iaitu ukur kain mengikut ukuran jenazah. Lazimnya ukuran seseorang jenazah adalah 8 kaki, tetapi bergantung kepada ukuran jenazah. Sebanyak 3 lapis kain diperlukan untuk jenazah lelaki, manakala 5 lapis kain diperlukan untuk jenazah perempuan. Langkah kedua, potong bahagian tepi 4 penjuru setiap kain untuk jadikan tali. Bahagian tepi dipotong untuk dijadikan tali bagi mengikat kain dalam proses mengkafankan jenazah. Langkah ketiga, potong lebihan kain dalam bentuk baju. Langkah keempat, simpan kain lebihan untuk dijadikan samping dan pengikat kepala jenazah. Samping bertujuan untuk menutup aurat jenazah setelah selesai ia dimandikan. Pengikat kepala ini digunakan semasa proses mengkafankan jenazah. Langkah kelima, letakkan kapas di belakang baju. Langkah keenam, taburkan serbuk cendana. Serbuk cendana digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak menyenangkan yang terbit daripada jenazah. Seterusnya ialah memandikan jenazah. Peralatannya ialah air mutlak atau air bersih, kapas, kutip kapas iaitu 7 batang, sabun, kapur barus, bekas diurus air, sarung tangan dan apron plastik, air daun bidara dan serbuk cendana. Langkah pertama, memakai sarung tangan dan meletakkan mayat di tempat mandi. Langkah kedua, siramkan mayat dengan air biasa dari hujung kepala hingga hujung kaki. Jenazah perlu disiram dari kepala ke kaki dan tidak boleh secara sungsang. Langkah ketiga, istinjakan mayat dengan menggunakan kain alas. Wajib cuci dari bahagian dada hingga bawah, sebab itu adalah bahagian najis keluar dan perlu dicuci menggunakan sabun dan air yang sentiasa mengalir. Langkah keempat, angkat sedikit bahagian kepalanya sehingga ke paras dada. Lepas itu, apabila sudah bersih, masukkan tangan di bawah bahunya dan mengangkat sedikit dan memeluk dan peluk jenazah tersebut. Ini adalah sunat sahaja. Langkah kelima, keluarkan kotoran dalam perutnya dengan menekan atau memicit perutnya dengan perlahan. Tangan kiri masukkan di bahagian kanan perut jenazah dan
golakkan ke depan dan menekan perut jenazah ke bawah. Sebab itu kita kena memakai sarung tangan untuk kita mencuci di bahagian tubuh jenazah kalau ada kotoran atau najis. Kalau ada kotoran atau najis keluar dekat situ, kita kena cuci dengan air supaya najis tersebut keluar dan hilang. Kalau kita cuci banyak kali tapi tetap ada najis juga keluar, kita perlu sumbat kapas dekat lubang jubur tersebut. Sebab kadang-kadang benda ni berlaku. Walaupun kita cuci banyak kali pun still ada. Langkah ke-6, iringkan badan jenazah ke kiri dan ke kanan, lalu membersihkan bahagian belakang badan jenazah. Ambil sabun dan bersihkan di bahagian belakang jenazah ke kiri dan ke kanan. Langkah ke-7, cuci jenazah dengan menggunakan sabun. Langkah ke-8, bersihkan telinga, hidung dan mulut dengan menggunakan putik kapas. Pastikan segala sisa makanan yang terdapat di dalam mulut jenazah dibersihkan. Langkah ke-9, siram atau basuh seluruh anggota jenazah dengan air. Langkah ke-10, bilas dengan air seluruh anggota mayat sambil berniat. Lafaz niat mandi jenazah lelaki. Nawaitu usla lihazal mayyati lillahi ta'ala. Sahaja aku mandikan mayat lelaki ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz niat mandikan jenazah wanita. Nawaitu usla lihazihil mayyati lillahi ta'ala. Sahaja aku mandikan jenazah perempuan ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah ke-11, siramkan dengan air kapur barus. Air kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau busuk. Siram air kapur barus ini sebanyak 3 kali. Langkah ke-12, ambilkan wuduk untuk jenazah. Cara mewudukkan jenazah ini adalah sebagaimana melaksanakan berwuduk biasa. Lafaz niat mewudukkan jenazah lelaki. Nawaitu wudu'a lihazal mayyati lillahi ta'ala. Sahaja aku mewudukkan jenazah lelaki ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz niat mewudukkan jenazah perempuan. Nawaitu wudu'a lihazihil mayyati lillahi ta'ala. Sahaja aku mewudukkan jenazah perempuan ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulakan dengan muka dengan sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kanan sehingga siku dengan sebanyak 3 kali. Seterusnya, tangan kiri sehingga siku dengan sebanyak 3 kali. Bahagian kepala sebanyak 3 kali. Telinga kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Kaki kanan sehingga buku lali sebanyak 3 kali. Kaki kiri sehingga buku lali sebanyak 3 kali. Langkah ke-13, bukakan pakaian jenazah dan pakaikan samping kepada jenazah. Buka kesemua pakaian jenazah, tetapi perlu pelihara auratnya. Assalamualaikum, nama saya Nur Atira binti Ahmad Zaini dari DRP3A. Hari ini saya ingin menceritakan tentang cara-cara mengkafankan jenazah.
cara-cara mengkafankan jenazah. Peralatannya seperti kain putih, bidang 45, tali 5 utas, kapas, minyak atah dan air mawar. Langkah pertama, baringkan jenazah di atas kain kafan dan tutupkan jenazah dengan kapas yang telah disediakan pada bahagian-bahagian berikut. Tutupkan kedua-dua tangan jenazah. Bahagian dada jenazah. Bahagian pinggang hingga ke kaki jenazah. Bahagian muka jenazah. Bahagian kepala jenazah. Langkah kedua, ikatkan pengikat kepala di kepala jenazah. Langkah ketiga, pakaikan jenazah dengan baju yang telah disediakan. Langkah keempat, kain kafan diselimutkan dari lembar yang paling atas hingga paling bawah, satu persatu. Kain perlu ditutup dari kiri ke kanan. Kain perlu ditutup dengan kemas dan ketat. Langkah kelima, ikatkan dengan tali sebanyak 3 atau 5 ikatan. Mulakan ikatan di bahagian hujung kaki. Hendaklah diikat dengan ikatan hidup, boleh dibuka kerana tali akan dibuka semula ketika dalam kubur. Ikat di bahagian buku lali dan simpul tali boleh disimpulkan di bahagian kanan jenazah. Ikat di bahagian lutut dan pinggang jenazah. Ikat di bahagian dada dan hujung kepala jenazah. Langkah ke-6, setelah siap, renjislah air mawar dan sapulah minyak wangi tanpa alkohol. Biarkan bahagian muka terbuka untuk tatapan sanak saudara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira binti Rosli. Saya akan bentangkan tentang sedikit sebanyak solat jenazah. Solat jenazah ni merupakan
fardu kifayah. Namun sewajarnya untuk umat Islam mengambil kira solat itu, kerana solat jenazah ni merupakan satu doa untuk meringankan beban jenazah tersebut. Seterusnya merupakan syarat sah solat jenazah. Yang pertama adalah menutup aurat. Yang kedua, suci daripada hadas kecil maupun ada besar ataupun dari semua jenis najis. Dan yang ketiga adalah menghadap kiblat. Seterusnya saya akan menerangkan tentang lafaz niat solat jenazah. Niat solat jenazah ni terbahagi kepada dua. Yang pertama lelaki, yang kedua perempuan. Untuk yang lelaki, lafaz niat dia adalah usalli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati imaman ma'muman lillahi ta'ala. Yang maksudnya adalah sengaja aku solat ke atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah menjadi imam ataupun mengikut imam kerana Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya lafaz niat bagi solat jenazah wanita. Lafaznya adalah usalli ala hazihi mayyitil arba'a takbiratin fardu kifayati imaman ma'muman lillahi ta'ala. Sama juga, cuma jantina dia bertukar. Dan maksudnya adalah sengaja aku solat ke atas mayat perempuan ini 4 takbir fardu kifayah menjadi imam atau makmum kerana Allah Subhanahu wa taala. Saya akan teruskan kepada solat jenazah. Solat jenazah ni pada takbir pertama, setelah kita niat, kita angkat takbir. Lepas tu kita baca surah Al-Fatihah. Solat jenazah ni dia tak ada rukuk, dia tak ada sujud. Dia terus ni je. Pada takbir kedua pula, kita akan membaca selawat ke atas Nabi SAW seperti mana kita selawat di tahiyat akhir, iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alami innaka Hamidun Majid. Seterusnya pada takbir ketiga, kita akan mendoakan jenazah. Doa dia pendek je, iaitu Allahumma fir lahu warhamha wa'afiha wa'fu anhu. Pada takbir yang terakhir, iaitu takbir keempat, kita akan mendoakan jenazah juga, tapi doa dia agak panjang. Untuk siapa yang tak tahu doa tu, boleh diamkan diri. Setelah selesai doa tersebut, kita akan beri salam, iaitu salam pertama ke belah kanan dan salam yang kedua ke belah kiri. Okey, saya akan teruskan dengan kedudukan jenazah. Bagi jenazah lelaki, kepala dia akan diletakkan di sebelah kiri imam, dan imam akan berada di bahagian kepala dia. Dan untuk perempuan pula, jenazah perempuan tu akan diletakkan di hadapan imam dan imam akan berdiri di bahagian pinggang jenazah perempuan tersebut. Okey, contoh kalau ada jenazah lelaki dengan jenazah perempuan, kedua-dua sekali. Cara nak solat kedudukan dia tu, untuk lelaki macam biasa, kepala dia akan berada di kiri imam dan imam akan duduk di bahagian kepala dia. Dan untuk yang perempuan tu, pinggang dia kena sama dengan kepala jenazah lelaki. So imam akan duduk di tengah-tengah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atira binti Azhar. Hari ini saya akan bentangkan tentang pengebumian mayat di sebuah kubur. Selepas daripada upacara memandikan mayat, mayat dikafankan, solat jenazah, kemudian barulah melakukan pengebumian mayat di sebuah kubur. Pengebumian adalah seperti berikut. Allah marhum kemudian dibawa untuk dikebumikan, disebut sebagai al-dafin. Seni dekat kubur dan makam mungkin agak berbeza bergantung kepada wilayah, tata adat dan metodologi prosedur pengebumian mayat. Tetapi dalam ajaran Islam, mayat yang hendak diuruskan dan dikebumikan mestilah dikendalikan dengan penuh tanggungjawab dan penuh rasa hormat seperti mana hubungan antara orang hidup. Mayat mestilah diuruskan berhati-hati, tidak kasar dan tidak menyiksa jasad mayat itu sendiri.
Kubur atau makam yang disediakan untuk pengebumian mayat perlulah diselaraskan pada arah kiblat, iaitu jenazah perlu baringkan ke arah Kaabah di Mekah. Mayat Muslim disarankan untuk dikafankan dengan sempurna selepas dimandikan dan disolatkan sebelum dikebumikan dalam liang lahat tanpa atau dengan keranda. Dalam Islam, liang kubur seharusnya dikorek pada kedalaman 7 kaki dan lebarnya 3 kaki. Apabila ditimbus kembali, kubur haruslah dinaikkan tanahnya sehingga maksimum 12 inci dari aras tanah bagi memudahkan atas kubur ditanam pokok renek dan supaya tanah tidak cepat mendap jika hujan turun. Batu nisan juga harus diletakkan pada atas kubur selepas kubur dikambuskan bagi memudahkan urusan pengecaman kubur oleh penziarah. Binaan seperti tembok atas kubur boleh dibina tetapi tidak berlebihan. Menanam rumput adalah lebih digalakkan. Seterusnya, hanya lelaki sahaja yang dibolehkan untuk menguruskan aktiviti pengebumian mayat di kubur. Wanita hanya dibenarkan untuk melihat dan menziarah kubur sahaja. Tubuh jenazah yang hendak dikebumikan akan dikujurkan di dalam kubur mengikut arah kiblat. Misalnya sekiranya kiblat berada di bahagian sisi sebelah kiri atau kanan mayat, maka tubuh dan wajah mayat akan diserengkan ke arah kiblat tersebut. Tidak wajib juga untuk menyentuhkan pipi atau mulut jenazah ke tanah. Selepas mayat telah dibaringkan pada posisi yang betul, mayat akan ditutup sama ada menggunakan papan ataupun ditutup menggunakan pintu keranda. Kemudian barulah tanah dikambus. Pengambusan tanah dimulakan dengan penanaman. Memasukkan dulu 3 genggam tanah dengan tangan sambil membaca, "Kami menciptakan kamu dari ini tanah dan kembali kamu kepada ini tanah dan dari ini tanah. Kami akan membangkitkan kamu untuk kali kedua." Kemudian sisa tanah yang lain akan dikambuskan menggunakan pencangkul atau mesin jentera untuk mempercepatkan urusan pengebumian. Selepas siap, pokok renek dan 2 batang batu nisan akan dicucuk di atas kubur dan selepas itu talqin dan doa kesejahteraan mayat akan dibacakan dengan diketuai oleh imam atau mereka saudara Islam yang berkebolehan. Warisi mati lebih afdal untuk menjadi ketua. Kemudian air dan cebisan bunga-bungaan akan disiram dan ditabur sebanyak 3 kali oleh para pewarisi mati, sahabat andai, imam ataupun saudara-saudara Islam yang lain.